patut absent. Baik. Jadi benar kata sifat manusia itu bermacam-macam, sebagian secara menerima perubahan dan sebagian lagi lambat menerima perubahan. Dia perbezaan mempunyai dua belah. Tengok ni. Yang pertama dia panggil kuah kharizah, dia panggil naluri. Ya. Sebab akal ada dua, akal naluri dipanggil aklun gharizi. Yang naluri, maknanya semua orang ada tu. Ya, orang Islam ada, orang kafir pun ada. 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, 5 kali 5 25. Itu semua orang tahu. Jadi satu lagi akal aklun nafi', ni kita nak. Dia aklul gharizi tu akal naluri biasa, gharizah. Ya. Yang kita nak aklun nafi', akal dia boleh mendapatkan manfaat, apa manfaat besar? Ma'rifatullah, dia kenal Tuhan dia. Dan seterusnya lah. Tentang asal tabiat dan memanjangnya masa adanya, sesungguhnya kekuatan nafsu syahwat, marah, takabur itu ada pada manusia, tetapi yang paling suka dan paling menentang perubahan ialah kekuatan nafsu syahwat. Ya. Oh, syahwat ni dia punya tarik dan dia tak hilang. Kalau kita ada syahwat benda-benda tak elok, kita zikir, semayang, baca Quran, hilang. Itu syaitan. Syaitan tadi. Tapi kalau kita baca lagi dia kuat, kita zikir lagi dia tekan, dia nak, itu bukan syaitan, itu nafsu. Maka nafsu cara dia pula kena adjust ni. Kita kena kenal juga. Kalau kita ingat syaitan, dia kita tak lain, apa benda ni. Itu nafsu. Itu diri kita yang masih sedang kotor, maka naklah dibersihkan. Bersih dia apa? Cuci dia. Ya. Sental dia. Kalau sental kuat pakai baru dawai. Dawai dia apa tu? Kurangkan makan dia, keraskan dia dengan banyak ibadat. Ya. Macam himar yang liar, letak atas belakang dia muatan banyak sikit, makan yang bagi banyak sekali cukup, dia slow. Tapi kalau kita bagi makan pula banyak, belakang dia tak ada apa, kita heret, dia lelau kita balik ni. Dia nafsu cara dia tad'if, kita naifkan dia, lemah. Dia nak tu kita potong. Banyak makan, kita bagi kurang makan. Dia nak tidur banyak, kurangkan tidur. Dia nak cakap banyak, kita kurangkan. Itu 4 rukun para wali, 4. Wali besar, kutub ke, wali abdal ke, apa semua, 4 ni semua ada kat dia orang. Ya, apa dia? Qillatul ta'am, kurang makan. Yang kedua, qillatul kalam, kurang bercakap. Bukan buang, kurang. Ya, kita bukan malaikat tak makan. Kemudian kurang tidur. Kemudian kurang bergaul. Semua hendaklah dikurangkan. Sebab nafsu dia nak semua ni lebih ni. Dia nak makan lebih, tidur banyak, cakap banyak, temerang banyak, semua banyak. Kita cut. Dalam kita cut itu dipanggil kerja. Kerja apa dipanggil? Mujahadah. Itulah kerja dia. Ya, lawan. Lawan, insya-Allah lama diikut. Dia bila diikut apa ini, maka kalbi itu akan jadi bersih. Dan bila bersih dia mudah memandang, dan mudah-mudahan dia mudah berjalan ke hadirat Tuhan. Ya. Sesungguhnya nafsu syahwat itu paling dulu adanya, kerana anak kecil pada permulaan fitrah kejadiannya sudah dijadikan bagi nafsu keinginan. Kemudian dia sudah 7 tahun, sebab dia ada, sebab dia nak minum, nak makan, kalau tidak senyap. Kemudian 7 tahun, kadang-kadang sudah dijadikan sifatnya amarah. Kecil-kecil dah pandai marah. Kadang-kadang dia ikut biasa budak ni, kalau nak tengok dalam rumah tangga, nak kenal suasana dalam rumah tangga, tengok budak. Ya. Suasana rumah tangga cermin dekat budak. Kalau budak jenis slow je, tu ibu bapa dalam rumah jenis slow. Kalau kau maki haman dalam rumah macam tu. Anak dia kan tengok bapa dia kaki bergaduh dengan mak dia, robak. Dia pun akan ikut benda tu. Ya, cakap kasar, dia akan ikut cakap kasar. Ya. Betul Imam Malik, percakapan budak kecil dia boleh pakai. Kita penyaksian budak dia tak pakai mazhab Syafi'i sebab dia belum balik. Tapi mazhab Syafi'i boleh pakai mazhab Malik dengan syarat belum masuk kalam orang lain. Kan? Kita datang di rumah tanya, bapak ada rumah? Ada. Boleh pakai. Tapi kalau kita telefon kan, bapak kata cakap bapak tak ada. Dia pun cakap, bapak kata bapak tak ada. Dah macam rahsia. Ya. Dia kata bapak tak ada. Dia cakap bapak kata. Nampak bapak ni bohong ni. Mana selama belum masuk kalam orang lain, kalam dia tu boleh pakai. Kata Imam Malik lah. Tapi Imam Syafi'i tak pakai. Imam Syafi'i nak mesti dabah balik, akhir balik. Sebab dia punya fikiran dah rasyid cerdik. Yang kalau tidak kan dia budak lagi. Ya. Ada budak kecil dia cerminkan suasana dalam rumah. Suasana rumah tu baik, kita tengok dia pun baik. Satu budak kan keluarga dia kan
Jenis slow tuan. Anak dia kalau bawa kat surau 3-4 orang tu, dia duduk kat sempat tu sampai habis majlis tak bergerak. Bagus betul slow. Rupa mak bapak dia jenis slow macam tu. Yang seorang lagi anak dia pergi raya, satu band dia bawa dekat sebelah orang. Buka pintu, masuk rumah, pasu terbalik, pinggan tu, pening balik orang rumah. Sampai tahun depan nak datang, orang kata saya tak ada rumah. Kak Wadi kalau masuk anak dia macam tentera, macam komando tu. Dia panjat tembak tu. Dia tengok dia punya kepala macam tu, lebih kurang. Dia ikut tu lah budak-budak. Dia ikut perangai. Dia menterjemahkan perangai ibu bapa ni. Kalau jenis slow-slow je. Seronok tu ada budak tu. Dia datang, mak dia, bapak dia letak, dia tak gerak dia. Ya, duduk situ tu kata bagus budak. Ya, tu. Ini tidak orang sembahyang, orang dia cucuk. Orang sujud kepala orang dilangkau kacau. Mak bapak dia bilang selek boleh. Mak bapak biol bembangang ni. Ya, tak kerti nak tegur. Anak dia bisa diam. Oi. Kita menyirap je dengar baca. Lain kali kau jangan datang lah senang. Ngacau orang betul. Kan? Dia bapak yang cerdik, bapak cerdik. Kalau dulu lah ni, dia mendidik anak dengan apa? Ekor mata. Dia jeling je anak dia senyap. Tu orang cerdik. Bapak ada power panggil. Orang sekarang jangan jeling, dia tanya bapak nak apa dia? Bapak dia sawan balik. Sebab guru dia banyak. Guru dia macam apa? Toshiba, Senior, Philip tu guru dia. Orang dulu benda tu tak ada kan. Bapak dia berdehem dia senyap kan. Kalau bapak kita dulu macam tu kan, dia berdehem je senyap tu. Dia kau panggil dia sekali berdosuk pergi. Dia didik dengan apa? Ekor mata. Dia jeling je. Kalau orang tetamu datang jangan melintas, balik memang kena belasar. Orang tengah berbual kau melintas tu macam. Dia sempat dia begini je jaga. Balik kan 3 sap kena. Tobat tu sekali dia takkan buat lagi dah. Ini menginjang puan. Ada tengah makan tuan-tuan ni. Kita jamu tamu datang kita nak makan. Anak dia datang macam bolang singkap. Dia sambung 2 keping roti. Orang tu faham tu ajar. Itu kurang ajar gitu. Tu bapak tak kita ajar anak. Bapak dan mak dia pandai beranak dia panggil. Ada juga mak bapak pandai beranak tak kita didik anak. Tu kurang ajar gitu. Tetamu datang dia letak makan dia boleh lari. Terperanjat kawan. Ya, orang dulu jangan. Kalau orang tetamu datang kau jangan melintas itu. Kau melintas jaga kan. Berlisnyap memang dia sahabat betul. Sekali itu je lah. Lepas tu tak buat lagi dah. Itu boleh dia jelingnya mata budak takut. Ini bapak dia ni tak je. Kan. Ya, kadang jadi haram mengganggu dalam sembahyang, jerit-jerit kan mengganggu kan tak boleh. Kita tak larang anak-anak datang, bagus bawa dia, didik dia, tapi jagalah kan. Kita jaga habib selera. Orang sembahyang berlintah, berkat imam boleh pergi dia tawak begitu. Pening kepala orang. Macam-macam. Tu mak bapak kepala masuk air ni. Habis, sungguhnya nafsu syahwat itu paling dahulu adanya. Sebab itu kerana kanak-kanak pula permulaan fitrah kejadian sudah dijadikan baginya nafsu keinginan. Kemudian sudah 7 tahun. Kadang-kadang sudah dijadikan sifat marah. Kecil-kecil garang nak udah. Dan sesudah itu dijadikan kekuatan membezakan tamyiz. Sebab kita ada had tamyiz. Bila tamyiz, syarat dah boleh izinkan dia. Ya. Walaupun belum balik, tapi sudah tamyiz, maka situ ada hukum. Hukum apa tu? Wajib bagi bapak didik. Anak tak wajib sebab dia belum balik. Wajib bapak memberikan didikan dia. Ajar dia semayang, ajar dia apa kan. Budak kena didik lah. Bawa surau, ya, belikan dia kan pelekat kecil. Suka je kan. Yang lelaki kita bagi, yang perempuan pergi kan dia telekom. Suka dia pergi surau. Kita didik macam tu lah. Tapi jagalah jangan dia bising kan. Sampai dah tua telekung tak kenal. Berat ke dia. Itu sahih memang tak semayang dalam rumah tu. Pergi rumah tanya kiblat pun tak tahu. Kacau je. Sebab yang kedua akhlak, iaitu kadang-kadang menjadi kuat disebabkan banyak berbuat menurut yang dikehendaki oleh akhlak, itu mematuhi yang dan yakin dengan baiknya dan disukai orang. Ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak paling tinggi apa? Dalam Mukhtar hadis diceritakan pembagian akhlak, sifat-sifat akhlak ni. Tapi yang pertama yang paling besar setelah atas dia apa dia? Quwwatan fiddin. Kuat berpegang pada agama Allah. Itu maknanya nombor 1 akhlak. Bermakna kalau orang tak berpegang pada agama Allah, itu orang tak ada akhlak. Ya. Tiba-tiba orang macam ni pula nak bercakap buat apa? Forum membaiki akhlak. Dia datang gambut minta tutup kan. Ya, mengembang macam mutiara akhlak apa kan? Akhlak sebenarnya kuwatan fid din.
Dia kuat, dia berpegang kepada agama Allah. Maka manusia pula itu tersebut ni. Maka manusia dalam hal tersebut terdiri dari 4 peringkat. Yang pertama, tingkat pertama sekali, iaitulah manusia yang lalai, ghafil, ya, yang tidak dapat membezakan antara hak dan batil. Bila manusia tak boleh beza hak batil, itu dimasuk golongan ghafilin, orang yang lalai, ya. Di antara yang bagus dan buruk dia tak boleh beza, dia sapu habis. Bahkan ia tetap seperti kejadian pada fitrahnya, kosong dari semua keyakinan. Mana akidah tak ada, ya. Nafsu keinginannya pun tiada sempurna dengan mengikut kelazatan hidup, sebab akidah dia tidak dibentuk. Itu bahaya. Itu yang peringkat pertama, ghafil. Dia kena tahu orang ghafil ni bangun pagi dah dapat tahu ni, bangun sebelum tu kita bangun tidur. Al-ghafil iza asbaha yanzuru maza yaf'al, wal aqil iza asbaha yanzuru maza yaf'alullah bih. Orang yang lalai ni bila buka je mata dia ingat urusan dia. Kerja tak siap ni, tak siap banyak. Sembahyang tak sembahyang lagi kan. Ya, itu lalai. Orang yang akil, dia panggil akal yang sempurna. Dia bangun, dia buka mata je, dia perhati apa yang Tuhan lakukan pada diri dia. Mana Tuhan sambungnya nyawa. Banyak orang kadang-kadang tidur kerat tu dia. Kadang bangun mulut dah bengot, stroke macam-macam. Dia tengok alhamdulillah sihat. Itu orang yang cerdik. Dia memandang akan nikmat Allah, lalu dia bersyukur pada Tuhan. Itu dia. Baca doa tidur kan, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian buka jendela, pandang ke langit, baca ayat 190 dari surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kita suntik iman tu. Sungguh dalam kejadian langit dan bumi, pertukaran siang dan malam menjadi tanda kepada orang yang kuat iman dengan Tuhan, ulil albab, yang allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang mengingati Allah dalam keadaan dia berdiri, duduk dan berbaring. Akhir surah Imran tu baca, tu sunat baca ayat 190 surah Al-Imran. Buka jendela, jangan buka pintu, bukan mencuri masuk lah. Buka jendela, tengok langit, perhati, suntik rohani kita dengan memandang ayat Al-Maqru'ah disertakan ayat Manzurah. Ayat tanda kebesaran dan kewujudan dan kebesaran Tuhan ada 2. Satu Maqru'ah dibaca, apa dia? Al-Quran. Satu lagi yang dilihat, segala alam. Jadi dalam ayat yang dibaca tadi menunjuk kepada ayat yang dilihat, tanda kebesaran pagi-pagi tu suntik, ya, pertukaran siang malam tuan. Badan surah lain Tuhan kata, ya, kul in ja'alallahu lailan sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahu ya'ti bil ya. Katakan ya Muhammad, kalau Tuhan jadikan malam ni berpanjangan sampai hari kiamat, siapa Tuhan lain, siapa lain boleh tukar jadi siang? Maut ini kan 24 jam gelap, seminggu gelap, setahun gelap, habis kan jam terus. Ya, melawan manusia. Ini Tuhan tukar ke tu nikmat besar. Jadi dalam pertukaran tu tanda kebesaran Tuhan cukup jelas, nikmat dia. Jadi kita fikir bacakan ayat tu supaya lebih menyuntik akan iman dan makrifat kita dengan Allah Taala. Kemudian manusia seperti lekas sekali menerima perubahan. Ia tidak memerlukan selain kepada guru dan penunjuk, mana mursyid, dan kepada penggerak dari dirinya yang membawanya kepada mujahadah, maka akan bagus akhlaknya dalam waktu yang singkat. Bila dia trend, dia berubah, dia riyadhah mujahadah, insya-Allah bantuan Tuhan akan Tuhan akan berikan dia pembukaan yang cepat. Itu di antara yang lapisan yang pertama. Kemudian tingkat yang kedua, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma ghfir lana wa sallim fa inna khairan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya.